وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله ابن عبد الله خالق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang dan ruang pada kita untuk kita menyambung kembali kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Amin. Pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada minggu ni kita akan membaca selepas subuh ialah huraian terhadap tajuk-tajuk yang diketengahkan oleh para penaja kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada hari ini kita ada satu kuliah saja itu pagi ini. Esok barulah kita akan memulakan kuliah-kuliah yang lain, insyaAllah. Pada pagi ini tajaan kita ditaja oleh grup infak Masjid Darussalam 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa
murahkan rezeki zahir dan batin pada mereka, dijauhkan mereka semua daripada malapetaka dan juga bala dunia ini dan juga bala di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kesihatan pada mereka di dunia untuk mereka mudah melakukan taat dan kebaikan. Amin. Tajuk pada hari ini adalah jihad dalam sudut Islam, makna dan kefahaman. Jihad dalam sudut Islam, makna dan kefahaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, marilah kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah jihad. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim walladhi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenar-benar makna jihad. Wajtabakum, dialah yang telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan agama suatu kepayahan kepada kamu. Millata abikum Ibrahim, itulah agama moyang kamu Ibrahim. Wa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kamu dengan orang-orang Islam. Min qabla, daripada dulu lagi. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Semua itu ialah supaya Rasul menjadi saksi kepada kamu. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula akan menjadi saksi pada semua manusia. Faqimus salat, maka dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa'tasimu billah, dan pegang teguhlah kamu kepada Allah. Huwa maulakum, dialah Tuhan kamu. Fa ni'mal maula, dialah sebaik-baik pemimpin. Wa ni'man nasir, dan dia sebaik-baik penolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memerintahkan kita untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Allah kata, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar jihad. Yang pertama, marilah kita cuba mendalami apa dia makna ataupun erti jihad. Jihad ni asal pada perkataan jahada yujahidu. Jahada yujahiduna. Jahada yujahidu. Jahada ni iaitu mereka yang bersungguh-sungguh. Jahada iaitu mereka yang bersungguh-sungguh berjuang. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang dia panggil jihad. Orang tu berjihad tu. Mereka berjuang bersungguh-sungguh
Orang yang berjuang itu disebut dengan mujahid. Orang yang berjihad. Mujahidin, orang-orang yang berjihad. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memfardukan jihad? Jihad Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada umat Islam untuk menjalankan misi yang paling utama dan teragung, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk menegakkan agama Allah. Ataupun dalam makna yang lain, tujuan berjihad ialah untuk menjaga agama. Maknanya agama ni dia kena jaga. Kalau ada orang cuba memperkotak-katikkan agama, kita kena bangun mempertahankan agama. Dan bila mana kita mempertahankan agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan terkena resiko mempertahankan agama. Sekurang-kurang resiko ialah celaan orang yang mencela. Orang nak kata kat kita, orang nak hina kita, orang nak pelekeh pada kita, orang nak menjatuhkan kita dan sebagainya. Sekurang-kurang kita akan terkena kesan daripada kita mempertahankan agama. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang paling rendah sekali. Kalau berjihad tak kena lista, orang kata jadi bohong, bukan jihad. Jihad paling kurang sekali kesannya ialah dikata oleh orang. Baik, jadi kalau kita tak sanggup untuk dikata oleh orang dalam kita nak mempertahankan agama, dalam kita nak mempertahankan agama kita, susah berjihad. Sedangkan jihad tu wajib pertahankan agama. Jadi kalau kita tak sanggup untuk mempertahankan agama melalui jihad, maka berdosalah kita semua. Sebab itu dalam Quran Allah sebut la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela mereka. Orang yang boleh terima nista orang, penghinaan orang dalam dia menegakkan agama, jadi dia sudah dikira orang yang berjihad mempertahankan. Agama ni kadang-kadang dipertahankan dengan lisan, dengan lidah. Kadang-kadang dipertahankan dengan pribadi. Kadang-kadang dipertahankan dengan senjata. Jadi maknanya, para alim ulama, mereka adalah golongan yang berjihad sepanjang masa menggunakan lidah mereka. Para ulama ialah penegak kepada agama. Mereka menegakkan agama melalui dakwah, melalui cakapan mereka. Para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cakapan mereka didengar oleh orang. Para ulama, mereka golongan yang memiliki pengaruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Islam sangat besar. Contoh pernah berlaku pada zaman Mamalik, iaitu ketika mana Mesir diperintah oleh kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik ni raja-raja dia semua hamba. Dia nak jadi raja ni, nak jadi pemimpin, tak boleh hamba. Dia mesti orang merdeka, itu syarat dia. Tiba-tiba entah macam mana, tiba-tiba satu kerajaan yang diri di Mesir, mereka keturunan mereka hamba, mereka masih belum dimerdekakan. Mereka masih hamba. Akhirnya tak sahlah pemerintahan. Syarat untuk melayak dan mensahkan sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh raja, oleh orang yang merdeka. Tiba-tiba hamba tak boleh, tak sah merintah, macam tak sah mayat. Merintah tu ibadat.
Tapi hari ini orang tak buat pemerintahan itu ibadah. Akhirnya pemerintah dalam keadaan tidak menjadikan pemerintahan itu ibadat, menjadikan mereka berada dalam tidak keridaan Allah pada mereka. Kita nak semua ibadat, sebab itu orang hari ini, pemimpin hari ini disanggup tipu orang, kenal orang, mengambil kesempatan di atas kedudukan dia, sebab dia tak rasa pemerintahan itu ialah ibadah. Sedangkan Allah nak terima hal apa buat ni, tapi mereka tak mau menjadikan politik itu ibadah, pemerintahan itu ibadah. Jadi setiap orang berlumba-lumba untuk duduk di atas dengan tikat, dengan tekan orang, pijak orang, jijak orang untuk duduk di atas. Jadi itulah situasi politik yang ada pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang bukan sakat orang politik itu berpolitik dengan musuh politiknya. Kadang-kadang dia berpolitik dengan rakan-rakan, kawan-kawan dalam parti dia sendiri. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, susah nak kita cari seorang ahli politik yang betul-betul faham apa tujuan dia mengambil amanah politik. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Jadi akhirnya subhanallah, kerajaan Mamalik ni dia apa-apa. Akhirnya bangkit seorang ulama nama Al-Aiz bin Abdul Salam, Al-Syekh Al-Aiz bin Abdul Salam ataupun Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi subhanallah, kadang-kadang nama tu memang Allah letak nama dia untuk jadi dia, untuk menjadikan dia seperti mana yang Allah nak. Nama dia Izzuddin ibni Abdul Salam. Izzuddin mana kemuliaan agama. Jadi sebab itu ulama sebut likulli ahadin hazzun min ismi. Seseorang itu mendapat habuan dengan nama dia. Nama apa? Dengan nama dia, dia mendapat habuan dengan nama tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi Allah namakan hamba dia ni sejak daripada azali dengan Al-Aiz, kemuliaan. Jadi kalau mulia, semua daripada Allah. Kita tak boleh mengusahakan kemuliaan kita. Allah lah yang memuliakan siapa-siapa dan dia juga menghinakan siapa-siapa. Seperti mana yang kita baca. Walillahil mulku tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan. Kerajaan semua milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu dia miliki kerajaan dan memberi kerajaan pada siapa yang hendak. Buat apa tu? Qulillahu malikal mulk. Sana? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkau memuliakan siapa yang Kau nak dan Engkau menghina siapa yang Kau. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang ni bila dia pemimpin dia mulia, bila mana jatuh dia akan rasa terhina. Bila orang lantik dia rasa mulia. Bila dia dihina, bila dia turunkan, dia akan rasa hina. Sebab yang angkat itu Allah, yang menurunkan itu Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dan dia menghinakan seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mulia bukan usaha kita. Mulia ialah Allah. Kalau orang tu jatuh sekalipun tapi Allah nak dia mulia, tak dia mulia. Tapi seseorang tu walaupun dia tinggi, diangkat oleh orang, tapi kalau Allah nak dia hina, tetap dia hina. Sebab itu Allah sebut walillahil izzatu jami'an. Bagi Allah lah kemuliaan semua. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ni, masalah Sayyidina Muhammad, ulama ni dia tak boleh hidup kalau selagi mana hukum Allah tak tegak. Allahumma salli ala sayyidina. Kilok tak boleh nak.
Dia mesti kata sebab dia ialah pemegang amanah agama. Akhirnya dia kata kerajaan yang adalah ni tak sah. Sebab pemimpin dia, sebab raja dia hamba. Itu isu besar. Mana mencabar kerajaan. Mana bila mencabar kerajaan ni risiko. Risikonya ialah ditangkap, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang yang berjihad ni mereka selalu mati syahid. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berlaku kepada para ahli ulama yang terdahulu. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Sayyidus syuhada Hamzah wa rajulun qama ala sultanin jair fa'amara wa qutila atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sebaik-baik, Nabi sebut pengulu golongan syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Dan orang yang berdiri di depan pemerintah yang zalim, sultanin jair, fa'amara, dia suruh buat macam ni. Wa qutila, kemudian dia dibunuh. Jadi begitulah nasib para ulama sepanjang zaman. Akhirnya subhanallah, bila dia menimbulkan konflik dengan dia dan kerajaan, akhirnya yang dikenakan tindakan pada dia ialah dikeluarkan daripada Mesir. Dia kena keluar daripada kampung dia sendiri, daripada negeri dia sendiri, daripada negara dia sendiri. Okey, tak apa. Kalau aku kena keluar, aku sanggup kena keluar. Meninggalkan negara, negeri, kampung yang tercinta. Baik. Ketika dia nak keluar daripada Mesir, dia katakan ulama ni sangat berpengaruh. Fa'ala sana. Rakyat Mesir nak keluar hali dengan dia. Rakyat Mesir tu nak keluar hali dengan dia. Dia galah back nak pi, nak keluar. Rakyat pun nak keluar juga, sanggup tinggal Mesir. Ratus-ratus ribu nak keluar daripada Mesir. Tak malu dia buat kerajaan tu. Maknanya raja ni bila rakyat protes habis. Ada jatuh kerajaan bila rakyat protes. Akhirnya subhanallah. Jadi kaedahnya macam mana? Kaedahnya raja tu kena jual dulu. Faham? Jadi kena jual raja tu, lepas tu beli, merdekakan. Jadi raja, siapa yang nak diri dia jual, kena jual dulu. Jual, lepas tu beli, merdekakan. Akhirnya subhanallah, dia galah back, nak keluar, ulama ni. Rakyat Mesir, ratus-ratus ribu nak keluar dari Mesir. Nak meninggalkan negeri Mesir. Kalau keluar semua, raja nak merintah apa? Macam tak ada anak murid tu, nak macam apa? Ada Sayyidina Muhammad. Akhirnya kerajaan, raja terpaksa akur pada dia. Kami surrender. Jadi kami rela untuk diri kami kena jual. Ni agama, ni hukum agama. Lepas tu, siapa-siapa beli raja ni, lepas tu, mereka kata, mereka. Itu nak abang kata, hebatnya ulama. Jadi ulama menggunakan lidah untuk menegakkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Di sana ada ulama yang berjihad yang menulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalamnya ialah pedang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, satu ulama nama Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri ni naik satu orang raja jadi pemimpin khalifah, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia ulama yang diangkat jadi pemerintah, jadi khalifah. Dia sangat hebat. Empat orang khulafaur rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Para ulama memasukkan seorang lagi, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu khalifah yang mentadbir, yang memimpin umat.
Diperakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis Nabi yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Dia 4 campak 1 5 khulafa'ur rasyidin. Bila Sayyidina Umar Abdul Aziz nak jadi khalifah, para ulama cemas. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sebelum itu, orang yang jadi khalifah orang biasa-biasa, tak sampai ke taraf ulama. Walaupun ada ilmu agama tapi tak sampai ke taraf ulama. Sebab taraf ulama ni ialah diberi kepada orang yang ada khasyah, takut pada Allah. Orang ada ilmu masih belum tentu dia ulama lagi. Jadi khasyah tu syarat. Sebab innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Takut pada Allah itulah syarat yang paling asas untuk seseorang itu disebut dia ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana boleh kita tahu seseorang itu takut pada Allah? Melalui kehidupan dia yang kita tengok saban hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Akhirnya, bila dia jadi khalifah, ulama pakat cemas. Pasal jawatan ataupun mansub kepimpinan adalah kursi panas. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tempat itu bahaya, tempat itu rasiko, tempat itu banyak dengan fitnah. Yang paling penting ialah macam mana nak menguasai hati orang. Pemimpin kalau tak boleh kuasai hati orang, tu bukan pemimpin. Kalau dia boleh menguasai orang dengan kuasa, tak guna. Bukan pemimpin yang diperakukan oleh agama. Pemimpin ini mesti dapat pegang hati orang, pegang hati orang tu, pegang hati orang ni, pegang hati orang tu, pegang hati orang. Oh, pemimpin. Salah Sayyidina Muhammad. Kalamnya kota. Dia cakap orang tunduk ya. Tu raja orang panggil daulat. Ulama dia panggil haibah. Sana. Baik. Dia contoh subhanallah, dia tak bercakap banyak pun. Dia cakap sikit ya. Dia cakap sikit ya. Dia cakapan dia sikit tu, masalah Sayyidina Muhammad orang pakai. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka datanglah satu surat yang sangat hebat, datang daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Jadi surat tu apa kandungan dia? Wahai Amirul Mukminin, berzuhudlah Tuhan dengan dunia. Dengan sebab itu Tuhan dapat menguasai hati rakyat Tuhan. Rupanya dengan pemimpin tidak cinta dunia, itulah menyebabkan dia dapat tawan dan pegang hati seorang. Bila dia mati, bila dia hidup, orang sayang. Itu maknanya pemimpin. Hidup dicinta oleh rakyat. Salah Sayyidina Muhammad. Dia mati, dia rasa kehilangan oleh rakyat. Pemimpin kalau tak duduk di hati rakyat, dia mati. Mati buang lah. Ada yang benci kata, mampu buang. Salah Sayyidina Muhammad. So, tengok Safadil Nur dulu. Pokok Sena nak mai ke kolon daripada pekan Pokok Sena nak mai ke muasasah tu 5 minit kot. Tapi 6 jam. Sebab kereta penuh atas jalan. Orang jalan kaki main ke muasasah terus. Kita tengok Tuan Aziz meninggal. Guru kami, Salah Sayyidina Muhammad, Tuan Haji Omar Zufdi, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dia mati tu kanda berjalan. Kanda tu berjalan orang tu sampai ke kubur. Bukan orang bawa ke kanda tu berjalan. Dalah 2 orang. Tu mati para ahli ulama. Para ahli ulama kalau mereka hadir ke satu majlis, mereka bukan hadir seorang. Mereka ada yang mengiring. Tak tahulah malaikat tarah mana yang mengiringi para ahli ulama. Jadi kita tengok dia main seorang, dia main dengan
ahli khidmah dia sebenarnya damai dengan para malaikat, orang soleh-soleh, Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Mereka diangkat oleh Tuhan di bumi selepas mereka diangkat oleh Tuhan di langit. Sebab itu bila mana Allah kasih pada seseorang, Allah kata pada malaikat Jibril, aku kasih kat dia, kasihlah kat dia. Ketika itu Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, Jibril akan announce pada semua malaikat di langit, Allah kasih kat dia, aku diperintah untuk kasih pada dia, kasihlah oleh kamu semua pada dia. Malaikat kasih dulu. Bila kasih di langit, dia dah melimpah dah habis. Ketika itu, Sahabat Sayyidina Muhammad, maka kasih itu akan tumpah ke bumi. Akhirnya semua penghuni bumi akan kasih pada orang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh malaikat Jibril, yang dikasih oleh semua penghuni. Itulah para ahli ulama. Kadang-kadang kita rindu pada ulama. Rindu pasal apa? Sebab Allah rindu kat dia. Bila Allah rindu, makhluk akan turut rindu. Jadi para ahli ulama, mereka menggunakan kalam dan juga tulisan. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Qutb rahimahullah ta'ala. Almarhum Syekh Qutb, walaupun orang kata dia bukan ulama, dia seorang sastrawan. Tapi orang Arab ni, orang Arab, Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi ada orang dia alim bukan dengan sebab, bukan melalui sistem formal, sistem pendidikan yang formal, tapi alim dia melalui pendidikan yang unformal, yang tak formal. Contoh dia main ngaji. Orang majak sini mengaji, sana mengaji, mana tempat dia mengaji. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada ilmu dengan sebab dia duduk mengaji. Walaupun dia tak pernah masuk sekolah Arab, tak pernah masuk sekolah mendengar agama daripada awal, tak pernah masuk pondok daripada awal, tapi dia ada ilmu dengan sebab dia mengaji tu. Tak formal. Kalau di Mesir, orang ikhwan bagi contoh, sallallahu alaihi wasallam, mereka alim, contohnya Mursyidul Am, ikhwan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita kata macam Omar Atilib Thani bagi contoh, dia pemimpin ikhwan. Contoh kita kata macam Dr. Mursi, dia satu orang engineer, tapi dia hafal Quran. Itulah orang-orang ikhwan. Mereka, bahagian mereka macam-macam. Doktor tapi hafal Quran. Dalam waktu yang sama pula, mereka tahu hukum sebab mereka mengaji. Jadi jamaah mereka membentuk kealiman mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia panggil kealiman. Jadi subhanallah, mungkin dia tak pernah masuk sekolah agama, tapi dia, background dia mempelajari Al-Quran, dia hafal Quran. Pada sisi orang, mungkin orang tak panggil dia ulama. Allahumma salli ala Sayyidina, tapi Allah iktiraf dia ulama. Sehingga dia tulis satu buku. Buku tu bertajuk Ma'alim fi Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Dengan buku itulah dia ditangkap dan dihukum gantung. Sebab buku itu menimbulkan kesedaran pada orang untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah yang menjajah Mesir ketika itu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia boleh menyusun satu tafsir, dia panggil tafsir fi zilal Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya ada macam-macam. Ada tafsir yang dalam dia membahaskan tasawuf je. Itu tafsir Ibn Abbas. Bukan, itu tafsir Al-Jalani, tafsir yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Ada tafsir yang dalam dia semua nahu, i'rab semua. Tafsir Ibn Sa'ad, ada tafsir yang dalam dia ialah tauhid semua, pembahasan tauhid. Ya, tafsir Fakhr Razi yang disusun oleh Al-Imam Al-Imam Fakhr Razi. Ada tafsir yang Al-Quran
tafsir oleh hadis, tafsir Ibn Kathir. Dan ada tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal. Itulah yang ada pada tafsir fi Zilal Quran. Tafsir Al-Quran ni orang yang bukan ahli sastra baca tak faham. Tapi ustaz kami, subhanallah, ala Sayyidina Muhammad, dia hebat. Dia boleh baca tafsir fi Zilal Quran. Tak Su'aidin di Juhudi, Perak. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad, okey. Jadi, subhanallah, jihad, masalah Sayyidina Muhammad dalam pena ada panggil, menulis. Baik. Dan ada jihad yang kita kena menggunakan senjata. Situasi ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fardu ain, iaitu bila mana musuh dah masuk negara kita. Ataupun musuh nak masuk negara kita, 2 marhalah lagi masuk. 90 km mereka dah nak masuk dah. Mereka berada di sempadan Thailand sebagai contoh. Ketika tu dah nama fardu ain. Tak masuk lagi tapi nak masuk dah. Wajib mempertahankan negara. Ketika itu anak-anak wajib keluar mempertahankan agama. Tak perlu minta izin kepada mak ayah. Anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki. Isteri wajib turun daripada rumah walaupun tak dapat izin daripada suami. Suami duduk jauh sebagai contohnya, wajib turun mempertahankan agama. Mati kunya mati syahid. Itu fardu ain. Tapi bila mana kita nak pergi buka negara lain, Malaysia dah jadi negara Islam sebagai contoh. Nak pergi buka negara lain, itu fardu kifayah. Pergi 4 bulan balik. Lepas tu pergi pula orang lain pula 4 bulan balik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fardu kifayah maknanya bila ada orang lain buat, kita terlepas daripada dosa. Itu fardu kifayah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah situasi jihad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, para ulama, Sayyidina Sayyidina Muhammad dalam merealisasikan makna jihad. Jadi jihad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dilaksanakan ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kemusyrikan dan juga agar manusia kembali kepada Allah dan dapat mensucikan hati daripada kotoran dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan jadikan manusia benar-benar jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi selagi mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tugas khalifah masih belum dapat dilaksanakan di atas muka bumi, wajib kita berjihad untuk menegakkan khalifah Allah melalui manusia yang merintah di atas muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang dapat saya fahamkan kita semua berkenaan dengan erti dan makna jihad. Baik, maknanya apa segala yang kita buat, kesimpulan yang kita buat untuk menegakkan agama Allah, namanya jihad. Ni kita main mengaji ni, ngantuk, letih, salah Sayyidina Muhammad, tapi main ngaji juga, jihad. Kita tegakkan agama Allah. Sebab agama ni dia kena tegak dengan ilmu. Kemarin saya pergi ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke Terengganu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebuah tempat yang saya pergi di pondok Ustaz Adam. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan begitu juga pondok-pondok yang lain juga yang kita tengok, banyak pondok-pondok macam tu. So guru ni dia buka pondok, masyarakat seling tu jahil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
ada satu orang tu cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu pondok di Terengganu tu. Pondok tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masyarakat tu dalam 10 tahun dulu masih lagi menyambung ayam, main judi. Soalnya bukan lama sangat. 10 tahun ke belakang masih lagi menyambung ayam, main judi. Membuat pertaruhan. Soalnya Sayyidina Muhammad. Tok Guru buka pondok. Jadi bila buka pondok ni, soalnya Sayyidina Muhammad, walaupun Tok Guru tak pi pun kata jangan main judi. Tapi dengan sebab orang main mengaji. Ilmu ni nur. Faham? Bila ada orang mengaji masalah Sayyidina Muhammad, ilmu tu cahaya. Akhirnya terhakis sikit main judi. Akhirnya habis judi tu hilang mana tak tahu. Tu ilmu. Ilmu ni dia macam cahaya yang datang ke dalam gelap mencerahkan kegelapan. Tu ilmu. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang kita tengok peranan ilmu. Jadi bila mana kita main mengaji ni masalah Sayyidina Muhammad, walaupun dulu mula dengan beberapa orang, lepas tu main, lepas tu alhamdulillah masyarakat pun dah hantar anak-anak mengaji ke kita. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, mana kita doakan insya-Allah masyarakat ini akan cerah 10 tahun yang akan datang. Amin. Jadi habis, nasihat jahil-jahil tak ada lah. Jadi begitu ilmu. Jadi mana kita berjihad? Masalah Sayyidina Muhammad. Apa yang kita niat? Jihad, iaitu nak menegakkan agama Allah melalui cara-cara kita. Namanya jihad. Orang yang menega. Jadi aku menega sebabnya aku nak memperkukuh ekonomi rumah. Bila kami kaya, duit juta, jadi kami nak tolong tahfiz tu, kami nak tolong pondok ni, apa semua lah. Jadi dikatakan pada orang itu mereka berjihad dalam bidang ekonomi. Jihad ekonomi. Ada orang berjihad dalam jihad pendidikan. Dia ubah dalam sistem pendidikan supaya bila dia duduk soalan Sayyidina Muhammad, dia buat perubahan. Hak tu, hak ni, hak tu dan sebagainya. Jadi dia dikatakan orang berjihad. Makna jihad ni maknanya sangat luas. Apa segala kita buat soalan Sayyidina Muhammad untuk menegakkan agama dan kita niatkan itu jihad, namanya jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, boleh tak jihad? Boleh. Boleh tak semua berjihad? Boleh, semua berjihad. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang mengaji berjihad, orang mengajar berjihad, orang menega berjihad, orang duduk di market berjihad, orang duduk di pekan berjihad, di kampung berjihad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Contoh, seorang muazzin, dia bang tanpa, dia azan tanpa dibayar. Dia seperti orang yang bergelumang dengan darah seperti mujahid yang bergelumang dengan darah ketika dibunuh fi sabilillah. Subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi itu jihad. Kita malas nak bangkit sembahyang. Sedap sangat duduk tidak dalam aircon. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bangkit pergi sembahyang juga. Kita kata kita berjihad. Sebab dengan kita pergi sembahyang jemaah, kita meramaikan orang sembahyang jemaah, jadi kita menghidupkan masjid, kita menegakkan agama kita. Jadi alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, maka berjihadlah sepanjang hayat. Kadang-kadang kita tak perlu habaq pun. Contoh satu orang, dia balik Mekah. Dia balik Mekah, mula-mula sampai di Malaysia tu, dia pakai serban, dia pakai jubah. Dia tak tinggal lah. Dia bukan alim, tapi nak tegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia nak bagi timus sunnah Nabi tengah masyarakat dia. Sekali itu adik saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustaz Zul, nak kahwin. Kami pilih ke Mabuk sallallahu Sayyidina Muhammad. Waktu nak akad nikah ni, dia hamba Allah ni kami panggil Pak Sudaud. Dia janggut, ada misai, pakai sorban, pakai jubah. Tak pernah dia buang. Keluar macam itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau keluar di pekan, tak pernah buang. Kalau tengok sekali macam Tok Guru lah.
Akhirat bila dah orang angkat nikah, bismillahirrahmanirrahim. Tok Iman nampak dia macam dia Tok Guru. Sila Tok Guru, kelang kabut, peluk. Pasal nak suruh baca doa. Lepas tu dia kata, apa ni? Dia tengok kat saya. Saya pun cover dia, tolong dia baca doa kat dia. Nak abang apa? Tu ada orang yang menegakkan sunnah di akhir zaman. Sebab itu orang tegak sunnah ni pahala besar. Nabi kata, man ahya, Nabi sebutlah hadisnya, masalah Sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Siapa tegakkan sunnah aku, masalah Sayyidina Muhammad, di zaman rosak umatku, dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. 100 pahala mati syahid. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu saya tak bagi anak-anak saya nak buat siap. Buang kepiah. Kalaupun kamu tak pakai sorban, kepiah jangan buang. Pakai kepiah. Cuma jangan pakai topi ya, saya tak suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pakai kepiah, kita dikira orang yang masih menegakkan sunnah. Benda bukan mahal pun. RM5 lah. Duduk kepala. Kecuali siapa duit banyak. Apa ni, kepiah harga 300. Kepiah apa? Kip tajam. Salah senang. Siapa duit banyak, tak apalah. Tak perlu apa 300 kepiah. Kepiah lembek ni apa kan? Dapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan dia mati macam mana? Dia mati malam, dia mati pada hari raya. Lepas 30 hari puasa, masalah senang, hari raya tu dia mati. Maknanya, berayalah hang, kata Allah lah dia. Hang dapat pahala orang mati syahid. Pada zaman orang tak tegakkan sunnah, dia tegakkan sunnah, dapat pahala syahid. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, apa segala kita tujuankan untuk tegakkan agama, kita dikira orang yang berjihad. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada masalah Sayyidina Muhammad, buruk infak, dia adalah salah 18, yang menyedarkan kita pada hari ini tentang makna jihad dalam hidup kita, iaitu makna dan erti jihad yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah pada hari Jumaat, pada hari Ahad yang akan datang. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad yang akan datang, setiap hari Ahad kita baca buku Ustaz Syamil. Iaitu, apa nama buku? 40 Mutiara Hikmah Sayyidi Walid. InsyaAllah, di hari Jumaat kita baca buku tu. InsyaAllah. Jadi hari 40 Kalam Hikmah Sayyidi Walidku. Jadi, kita baca buku tu setiap hari Ahad. InsyaAllah, salah Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat, biasalah kita baca nama 40. Kita baca Asma Husna. Hari Sabtu, macam biasa kita baca ijazah kuliah doa tu. Hari Ahad, kita baca salah Sayyidina Muhammad. Buku Ustaz Syamil tu. Dan hari macam biasa, hari Khamis, kita soal jawab, insyaAllah. Dan sebelum tu, esok saya nak melancarkan korban darsa di Mus'ala Sayyidina Muhammad pada hari Isnin. Kita tabaruk dengan hari Isnin, jadi kita nak isytiharkan korban darsa yang kita Mus'ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya esok lah tujuan dan juga Mus'ala berapa satu tumpuk saya akan esok, insyaAllah pada hari Isnin kita bertabaruk dengan hari yang mulia. Amin. Subhanakallah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.